Sehingga mungkin mereka yang bertarekat pun tidak bersungguh-sungguh ingatkan nama Allah, ingatkan wujud Allah, ingatkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Karena mereka telah mengubah hukum. Menjaga adab seperti ini di dalam hati adalah wajib. Tapi kita sudah ubah menjadi sunat. Sunat hukumnya. Sunat adalah perkara baik. Kalau dibuat dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Adapun golongan muhsin, mereka menganggap adab di dalam hati ini wajib. Wajib menjaga 4 perkara, menyebut dan ingat nama Allah. Kedua, mengingat wujudnya Allah, menyedari wujudnya Allah. Ketiga, menyedari keagungan Allah. Empatnya, menyedari sifat-sifat kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Jadi, tidaklah hairan sekiranya golongan muhsin, seseorang yang sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Bila mereka melakukan dosa, segera dihidayahkan oleh Allah, segera insaf, segera kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Firman Allah SWT ini bermaksud sesiapa sahaja di antara umat Nabi Muhammad SAW yang berjaya mencapai derajat ihsan, menjadi seorang muhsin, maka seorang muhsin dijanjikan oleh Allah akan limpahkan rahmat-Nya yang sempurna, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Selain daripada golongan muhsin, seperti golongan mukmin, golongan muslim, tentunya tak dapat kurniaan Allah yang sangat istimewa ini. Karena Allah telah menyebutkan, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Golongan mukminin, golongan muhsin, golongan muslimin tidak termasuk dalam golongan muhsinin. Setiap seorang muhsin, dia juga seorang mukmin, dia juga seorang muslim. Tapi bukan semua mukmin menjadi muhsin, apatah lagi muslim. Seorang muslim untuk sampai ke tingkat muhsin terpaksa merentasi tingkat iman menjadi mukmin terlebih dahulu. Selepas itu barulah layak menjadi seorang muhsin. Di akhir zaman seperti zaman kita ini, golongan muhsin ada, tetapi bilangannya sangat sedikit. Mereka, golongan muhsin ini begitu ramai di zaman awal Islam, abad pertama, kedua dan ketiga. Karena itulah Rasulullah SAW memberi jaminan. Mereka adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, khairu kurni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku ialah mereka yang hidup di kurunku, kurun pertama hijrah. Kemudian mereka yang hidup di kurun berikutnya, kurun kedua hijrah. Kemudian mereka yang hidup kurun kemudiannya, yaitu di kurun ketiga hijrah. Summa yaqsul kidbu, selepas kurun ketiga hijrah itu, maka tersebarlah kedustaan.
di kalangan dalam hidup di kalangan umatku. Maknanya abad keempat hingga sekarang. Umat Islam bergelumang dengan perkara-perkara yang salah. Yang tidak diajar dalam Islam, tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menegaskan, summa yaksul kitabu. Selepas kurun ketiga itu tersebarlah kedustaan di kalangan umatku. Fala ta'tamidu aqwalahum wa af'alahum. Maka janganlah kamu ikut kata-kata mereka, perbuatan mereka. Di sinilah timbulnya seruan para ulama supaya kita kembali kepada zaman awal, zaman salafus salih. Sehingga mereka yang berpaham Wahbi pun mengaku mereka golongan salafus salih. Padahal mereka hidup di abad 15 Hijriah. Ditinggalkan zaman awal lebih 1000 tahun. Malangnya mereka mendakwa, mereka lah golongan salaf. Karena itu kita jangan tertipu dengan dakwaan tersebut. Sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Allah dah tegaskan bahawa golongan muhsinin atau siapa saja yang sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin, Allah akan tenggelamkan di dalam rahmatnya. Tentu firman Allah ini sangat umum, sehingga kita mungkin perlu penjelasan, pencerahan. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah bahawa golongan muhsin itu ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya? Kita boleh pahami dengan memandang, dengan menumpukan pandangan kita, fokuskan pandangan kita, fokuskan fikiran kita kepada amal baik dan atau amal soleh dan amal yang jahat. Golongan muhsin sangat mudah untuk melakukan apa juga amalan yang baik zahir dan batin. Tapi mereka yang di luar daripada golongan muhsin begitu susah payah nak melakukan kebaikan. Yang mudah bagi mereka terjebur dalam kejahatan. Golongan muhsin susah nak melakukan kejahatan, mudah melakukan kebaikan. Tapi mereka yang di luar golongan muhsin sangat susah nak buat baik, sangat mudah nak buat jahat. Jadi bagaimanakah rahsia, hakikat rahsia ini? Golongan muhsin seorang muhsin mudah buat baik, susah buat jahat. Kalau buat jahat, segera dapat hidayah Allah. Tapi mereka yang di luar daripada golongan muhsin seperti mukmin dan muslim sangat susah nak buat jahat, sangat susah nak buat baik, sangat mudah nak buat jahat. Apakah rahsianya? Kita akan dapat jawapan yang tepat apabila kita pahami secara mendalam sehingga dapat kepahaman yang benar. Rahsia mereka yang
berada dalam tingkat ihsan menjadi seorang muhsin? Apakah rahsia sebenar seorang muhsin sehingga mereka senang buat baik, susah buat jahat? Dan sebaliknya, apakah rahsia mereka yang di luar daripada golongan muhsin senang buat jahat, susah buat baik? Jawapannya Allah telah pun sebutkan, tapi kita tak faham kerana akal kita terhijab, hati kita gelap. Kerana itu kita tak dapat memahami apa yang Allah sebut di dalam Quran. Golongan muhsin adalah golongan yang benar-benar bersih daripada dosa. Kalau kita nak sebut umat Nabi Muhammad yang berjaya mencapai taubat nasuha, mereka itu ialah golongan muhsin. Begitu juga sifat-sifat jahat, zahir dan batin, sudah tidak ada lagi. Sudah dibersihkan oleh Allah. Sifat-sifat yang baik, mahmudah, ditanamkan oleh Allah, zahir dan batin. Hati mereka hanya takut kepada Allah. Kedua, hati mereka hanya bergantung tawakal kepada Allah yang maha sempurna. Karena itulah, dalam konteks buat kebaikan, jauhkan kejahatan, mereka sentiasa dilempahkan hidayat terus menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau mereka melakukan kejahatan, Allah beri hidayat. Dengan hidayat tersebut segera mereka bertaubat kembali kepada kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang sempurna takwanya kepada Allah, seperti ketakwaan yang dilakukan oleh golongan muhsin. Sesungguhnya orang-orang yang sempurna ketakwaannya kepada Allah, apabila mereka melakukan kejahatan, melakukan dosa disebabkan tipu daya syaitan, tadzakkaru, mereka akan segera sedar, zahir dan batin sedar. Oh, aku telah buat jahat, aku telah tersilap. Fa idza hum mubsirun, akhirnya mereka nampak dengan jelas, zahir dan batin, tentang kesalahan mereka. Lalu mereka segera kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu melakukan tersebut ialah mereka yang sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Kalau sekiranya kita hanya berada di tingkat iman menjadi mukmin, apatah lagi tingkat Islam menjadi seorang muhsin, kita tak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh seorang muhsin. Jadi inilah di antara rahmat yang Allah limpahkan kepada golongan muhsin. Walaupun golongan muhsin itu bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum. Tapi mereka kelihatan sentiasa diselamatkan oleh Allah daripada melakukan dosa.
mereka dipelihara oleh Allah sepanjang masa. Sekiranya mereka melakukan kejahatan, mereka segera sedar. Mereka segera bertobat. Taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terus berada di landasan agama Allah yang benar. Begitulah sampai mereka mati. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Tapi mereka yang di luar daripada golongan muhsin, seperti mukmin, muslim, golongan muslimin, golongan mukminin, tidak begitu halnya. Bila mereka melakukan kejahatan, mungkin mereka berlarut-larut dalam kejahatan sampai mati pun ada. Golongan inilah yang disebut dalam Quran golongan mujrimin. Golongan orang-orang Islam, golongan umat Nabi Muhammad, golongan orang yang beriman yang melakukan kejahatan, tak layak masuk surga. Mereka mesti menjalani hukuman, dimasukkan ke dalam neraka. Golongan inilah dinamakan golongan mujrimin. Golongan orang-orang yang melakukan jenayah, melakukan kejahatan ketika hidup di dunia. Antara sebabnya ialah kerana bila mereka melakukan dosa, mereka berlarut-larut dalam dosa tidak sedar sampai mati. Disebut dalam Quran, nahnu nahudu wa nahnu nahudu ma'al khaidin. Kami di dunia dulu, walaupun solat, walaupun puasa, walaupun haji, kami ada melakukan satu dosa berlarut-larut sampai kami mati. Kami tak sedar. Tapi tidak begitu halnya bagi seorang muhsin. Seorang muhsin apabila melakukan kejahatan disebut tazakkaru. Segera ingat, segera sedar. Fa'idha hum mubsirun. Mereka nampak mana yang hak, mana yang batil. Mereka dikembalikan oleh Allah pada jalan kebenaran. Inilah salah satu tafsiran. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Marilah kita tinjau lebih lanjut lagi. Mengapa golongan muhsinin atau seseorang yang sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa. Sekiranya mereka melakukan dosa, cepat dapat hidayah daripada Allah. Cepat kembali kepada jalan yang benar. Mengapakah? Apakah rahsia mereka sebenarnya? Kalau kita telitikan ayat 56 surah Al-A'raf, kita akan dapat jawapannya. Kita baca lagi sekali ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Hendaklah kamu jauhkan diri dari melakukan dosa. Sesudah Allah jauhkan kamu daripada dosa dan perbuatan-perbuatan yang merosakkan kepentingan hidup kamu, dunia dan akhirat. Dengan Allah datangkan, kirimkan, utuskan Rasulullah SAW. Maka untuk menjaga diri kamu daripada melakukan dosa kesalahan, hendaklah kamu sebut dan ingat nama Allah. Ingat wujudnya, ingat jalal dan jamalnya. Ingat keagungan dan kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Jadi inilah jawaban kenapa golongan muhsin senang buat baik,
sekiranya mereka lakukan kejahatan, segera dapat hidayat Allah. Allah ajarkan kita, kalau kita mau menjauhkan diri daripada dosa, daripada kesalahan, hendaklah kita ingat namanya, sebut dan ingat nama Allah. Ingat wujudnya, ingat keagungan dan kesempurnaannya. Wad'uhu khaufan wa tama'an. 4 perkara ini memang menjadi darah daging amalan golongan muhsin. Sepanjang masa siang dan malam, golongan muhsin memang sentiasa menyebut, mengingat nama Allah. Ingat kewujudannya, ingat keagungannya dan kesempurnaan Allah. Mereka berada dalam hakikat mengingati Allah sebenar. Karena itulah maka mereka ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmat-Nya. Karena itulah sekiranya mereka melakukan dosa, segera dihidayatkan oleh Allah, segera kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini tidak diamalkan oleh majoriti umat Islam di akhir zaman. Sehingga mungkin mereka yang bertarekat pun tidak bersungguh-sungguh ingatkan nama Allah, ingatkan wujud Allah, ingatkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Karena mereka telah mengubah hukum. Menjaga adab seperti ini di dalam hati adalah wajib. Tapi kita sudah ubah menjadi sunat. Sunat hukumnya. Sunat adalah perkara baik. Kalau dibuat dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Adapun golongan muhsin, mereka menganggap adab di dalam hati ini wajib. Wajib menjaga 4 perkara, menyebut dan ingat nama Allah. Kedua, mengingat wujudnya Allah, menyadari wujudnya Allah. Ketiga, menyadari keagungan Allah. Tampaknya menyadari sifat-sifat kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Jadi tidaklah heran sekiranya golongan muhsin, seseorang yang sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin, bila mereka melakukan dosa, segera dihidayahkan oleh Allah, segera insaf, segera kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini dianggap oleh ulama tasawuf, mereka lah golongan mahfuzah, golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah. Kalau Nabi dan Rasul, golongan yang maksum, tidak melakukan dosa. Begitupun kita boleh pahami kenapa Nabi dan Rasul maksum. Karena Nabi dan Rasul diwajibkan oleh Allah sepanjang masa siang dan malam, jaga maupun tidur sentiasa ingat Allah. Karena itulah mereka maksum. Di bawahnya kita nampak golongan muhsin yang dirahmati oleh Allah dengan dijaga. Sekiranya mereka melakukan kesalahan, mereka segera insaf, segera kembali kepada Allah, segera bertaubat. Dan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita boleh dapat fakta maklumat yang penting bahawa golongan muhsin ini sentiasa menyebut mengingat Allah sepanjang masa siang dan malam. Banyak ayat-ayat yang boleh kita jadikan dalil. Antaranya apa yang disebut oleh Allah dalam ayat 191 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
Mereka itulah orang-orang yang sentiasa yadkuruna Allah wa zikrullah wa yatafakkaruna, sentiasa zikir dan tafakur sepanjang masa siang dan malam. Dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri, duduk, baring, jaga maupun tidur. Seolah-olah mereka berzikir seperti para nabi dan rasul. Malahan ketika mereka bangun tahajud pun mengutamakan zikir dan tafakur. Ayat 16 surah Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka itu waktu malam menjauhkan diri daripada tempat tidur, tahajud, beribadat kepada Allah, baca Quran, berzikir. Yada'una rabbahum khawfan wa tam'ah. Antara amalan yang mereka titik beratkan ialah yada'una rabbahum khawfan wa tam'ah. Allah, Allah, Allah. Ingatkan wujudnya, ingatkan keagungannya, ingatkan kesempurnaannya. Sehingga hati jadi khaufan wa tam'ah. Jadi kita dah dapat jawapan. Mengapa golongan muhsin itu ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya. Kita lihat satu rahmat, yaitu mudah melakukan kebaikan, mudah menjauhkan kejahatan. Disebabkan mereka sentiasa zikir dan tafakur. Ingat nama Allah, ingat wujudnya, keagungan dan kesempurnaannya. Mereka berpegang, terus menjaga adab dalam hati terhadap Allah. Wad'uhu khawfan wa tam'ah. Allah, Allah, Allah. Ingat wujudnya, ingat keagungannya, ingat kesempurnaannya. Inilah hasil mereka menjaga adab secara bersungguh-sungguh. Adab terhadap Allah di dalam hati. Itu sepatutnya bila belajar mana-mana tarekat, mestilah kita jaga adab itu terhadap Allah, adab di dalam hati. Sentiasa ingat namanya, sentiasa menyedari wujudnya, keagungan dan kesempurnaan. Seperti golongan ulul albab atau golongan muhsinin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.